Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Isu yang akan kita ulas pada video kali ini adalah Rosmah tuntut ganti rugi sebanyak 1 juta ringgit atas dakwaan mengamalkan ilmu hitam. Rosmah Mansor, isteri kepada bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, kembali menjadi perhatian umum dengan satu lagi kontroversi yang melibatkan tuntutan saman fitnah. Kali ini, beliau menuntut ganti rugi sebanyak 1 juta ringgit daripada seorang pemilik akaun TikTok, Ku Muhammad Hilmi Ku Din, yang didakwa telah mencemarkan nama baiknya dengan memuat naik video yang mendakwa beliau mengamalkan ilmu hitam. Rosmah yang kini berusia 72 tahun telah memfailkan saman fitnah pada 19 September 2023 selepas video itu dimuat naik pada Mac 2023. Dalam video tersebut, Ku Muhammad Hilmi didakwa telah membuat kenyataan yang bukan sahaja bersifat palsu, tetapi juga berunsur fitnah, termasuklah menuduh Rosmah melakukan amalan syirik, ritual bomoh, dan perbuatan berdosa. Tuduhan ini menurut Rosmah telah menyebabkan beliau dilihat negatif oleh masyarakat, dihina, diperlekehkan, dan mencemarkan reputasinya sebagai seorang tokoh awam yang terkenal, isteri kepada Perdana Menteri ke-6 dan penaung kepada pelbagai organisasi amal. Dalam tuntutannya, Rosmah memohon ganti rugi umum, teruk, dan teladan sebagai langkah untuk membersihkan namanya di mata masyarakat. Mahkamah Tinggi sebelum ini telah membenarkan penghakiman ingkar terhadap Ku Muhammad Hilmi pada Mei 2024 selepas beliau gagal untuk hadir ke mahkamah atau mempertahankan kes tersebut. Hakim Ahmad Syahrir Saleh kini menetapkan 27 Mei 2025 sebagai tarikh untuk mendengar penilaian ganti rugi yang perlu dibayar oleh defendant. Dalam pada itu, mahkamah turut mengarahkan peguam Rosmah untuk mengemukakan hujahan bertulis sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum tarikh pendengaran. Walaupun afidavit yang telah difailkan dan diserahkan kepada defendant, sehingga kini tiada jawapan diberikan oleh pihak tersebut. Namun ini bukanlah kali pertama Rosmah terpalit dengan kontroversi besar yang menarik perhatian media tempatan dan antarabangsa. Sebelum ini beliau terkenal dengan gaya hidupnya yang mewah serta kes yang melibatkan rampasan barang kemas dalam beg tangan bernilai jutaan ringgit dalam siasatan berkaitan dengan skandal 1MDB. Pada September 2022, Rosmah dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebanyak 970 juta ringgit selepas didapati bersalah dalam kes rasuah berkaitan projek solar sekolah luar bandar di Sarawak. Hukuman itu telah mencatatkan rekod sebagai denda tertinggi yang pernah dikenakan dalam sejarah negara. Kes-kes seperti ini sering menimbulkan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat Malaysia. Di satu pihak, ada yang berpendapat bahwa Rosmah hanya cuba untuk membersihkan namanya daripada tuduhan yang dianggap tidak berasas. Di pihak yang lain, ada yang melihat langkah ini sebagai satu cara untuk mengalihkan perhatian daripada isu-isu besar lain yang melibatkan beliau dan keluarganya, termasuklah perbicaraan Najib Razak dalam skandal 1MDB. Tidak dapat dinafikan bahawa di tengah-tengah perbicaraan politik dan skandal peribadi, Rosmah telah menjadi figura yang sangat polarizing di kalangan rakyat Malaysia. Ada yang menilai beliau sebagai seorang wanita yang cuba untuk mempertahankan maruah dan reputasinya selepas terlibat dalam pelbagai kontroversi besar. Sementara yang lain menganggap tindakan beliau ini sebagai usaha untuk mengekalkan kekuasaan dan pengaruh dalam politik Malaysia. Bagi sesetengah pihak, tuntutan saman ini hanya satu daripada langkah-langkah untuk mengelakkan dirinya daripada terus menjadi bahan kritikan dan perhatian dalam media
sementara yang lain melihatnya sebagai satu percubaan untuk menghukum mereka yang cuba memburukan image beliau secara terbuka. Dalam era media sosial yang begitu berkembang pesat, kes ini turut menimbulkan persoalan mengenai kebebasan bersuara di platform tersebut dan sejauh mana ia boleh disalahgunakan. TikTok sebagai salah satu platform media sosial yang paling populer telah menjadi medan bagi jutaan orang di seluruh dunia untuk berkongsi pendapat, berinteraksi, dan memberikan pendapat. Namun, dengan kemudahan tersebut juga datanglah tanggung jawab yang besar. Sebagai contoh, tuduhan yang dibuat oleh Ku Muhammad Hilmi ini bukan saja mengandungi unsur fitnah, tetapi juga berpotensi mencemarkan nama baik seseorang yang berprofil tinggi seperti Rosmah. Adakah tindakan undang-undang yang diambil oleh Rosmah ini akan memberi peringatan kepada masyarakat bahwa kebebasan bersuara di media sosial haruslah dilakukan dengan penuh tanggung jawab? Atau adakah ini hanya memunculkan lebih banyak persoalan mengenai hak individu untuk menyuarakan pendapat di platform awam? Masyarakat kini berada di persimpangan antara dua pandangan yang berbeza. Di satu sisi, mereka mungkin merasakan bahwa Rosmah seharusnya dibenarkan untuk membela diri atas tuduhan-tuduhan yang dianggap fitnah dan tidak berasas. Tetapi di sisi yang lain, adakah tindakan saman ini berlebihan dan menunjukkan bahwa sesetengah tokoh awam menggunakan kuasa undang-undang untuk menutup mulut pengkritik mereka? Persoalan ini semakin rumit apabila kita melihat bagaimana beberapa pemimpin negara dan tokoh-tokoh berprofil tinggi yang terlibat dalam kontroversi lain seperti kes rasuah 1MDB yang masih belum selesai turut terlibat dalam usaha untuk menuntut keadilan atau memulihkan nama baik mereka. Tambahan pula tuntutan ganti rugi sebanyak 1 juta ringgit yang dipohon oleh Rosmah turut menimbulkan persoalan berkenaan berapa banyak nilai sebenar reputasi seseorang di mata masyarakat. Adakah nilai ganti rugi ini adalah satu bentuk pengukuran sebenar kerusakan reputasi yang disebabkan oleh tuduhan palsu? Atau adakah ini lebih kepada usaha untuk menguatkan kedudukan beliau di hadapan masyarakat yang semakin sinis terhadapnya? Bagaimanakah masyarakat dapat menilai tindakan undang-undang yang diambil oleh seorang tokoh yang sudah lama menjadi subjek kritikan dan kontroversi? Secara tidak langsung, kes ini juga membawa kita untuk merenung tentang bagaimana media sosial dapat menjadi alat yang sangat kuat tetapi juga sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan bijak. Dalam beberapa kes, pemilik akaun media sosial menyebarkan maklumat yang mereka sendiri tidak dapat pastikan kesahihannya. Hal ini bukan saja berisiko mencemarkan reputasi individu, tetapi juga boleh memecah belahkan masyarakat dengan membangkitkan sentimen yang tidak benar. Dengan peningkatan penggunaan platform media sosial, adakah wajar untuk kita bertanya apakah langkah terbaik untuk memastikan ia digunakan secara bertanggung jawab oleh semua pihak? Sebagai penutup, kes ini membuka peluang kepada kita semua untuk merenung sejauh mana budaya fitnah di media sosial telah berkembang dan apakah langkah terbaik untuk menanganinya. Dalam masa yang sama, ia juga mengingatkan kita tentang pentingnya bertanggung jawab terhadap apa yang kita katakan dan kongsikan di platform awam. Dunia digital hari ini semakin mempengaruhi cara kita berinteraksi dan tindakan seperti yang diambil oleh Rosmah ini mungkin menjadi peringatan bagi kita semua bahwa setiap kata-kata walaupun di ruangan maya tetap ada kesannya. Berikan pendapat Anda dan ulaskan pendapat Anda ataupun pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk kongsikan video ini jika Anda merasakan isu ini penting untuk diperbincangkan. Kami ingin mendengar pandangan Anda semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, Currents View MY. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.